Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung subtopik masih lagi 11.4 di bahagian yang terakhir iaitu bahagian yang ketiga. Apa yang kita akan tengok adalah ciri terangkai seks yang terdiri daripada hemofilia dan buta warna. Kemudian kita akan tengok silsilah uh, berkaitan dengan penyakit. Okey. Jin-jin yang mengawal ciri tertentu yang terletak pada kromosom X pada kromosom seks tetapi tidak terlibat dalam penentuan ciri seks dikenali sebagai jin terangkai seks. Okay? Jin terangkai seks dia mengawal ciri yang terletak pada kromosom X. Kromosom seks. Kromosom seks tu adalah kromosom X dan juga kromosom Y. Tetapi biasanya penyakit ini dibawa oleh kromosom X kerana kromosom X lebih panjang, lebih besar berbanding dengan kromosom Y. Tengok raja dekat bahagian kiri tu, X adalah besar, Y adalah kecil. So kebanyakannya adalah dibawa oleh kromosom X. Okay? Kromosom XY ini yang dikenali sebagai kromosom seks sebab XY ini yang akan menentukan seks seseorang sama ada lelaki atau perempuan. Okay. Jin-jin buta warna dan hemofilia terdapat pada kromosom X. Jin ini dipanggil jin terangkai X. Okey, sifat buta warna dan hemofilia disebabkan oleh jin resesif yang terangkai pada kromosom X. Maksudnya kita akan nak tengok nanti, kita akan tengok yang mempunyai jin resesif itu adalah yang akan menunjukkan sifat buta warna ataupun sifat buta warna dan juga hemofilia. Kromosom Y adalah lebih pendek daripada kromosom X dan tidak mempunyai banyak alel seperti kromosom X. Maka, bagi lelaki, mana-mana trait yang disebabkan oleh alel dominan atau alel resesif pada kromosom X sahaja yang akan ditunjukkan. Okey, kita tengok buta warna. Buta warna adalah keadaan di mana seseorang itu dia tidak dapat nak bezakan warna tertentu. Biasanya warna merah dan hijau. Okey, kalau kamu tengok gambar raja ini, kamu boleh nampak nombor yang tertera. So itu tidak normal lah maksudnya. Okey, nombor yang tertera ini adalah contoh cikgu dah lukis yang warna putih. 74. Okey. Buta warna ini berlaku disebabkan oleh alel resesif yang dibawa pada kromosom X dan kebanyakan penghidap buta warna ini kebanyakannya adalah lelaki. Okey, dalam kajian pewarisan trait terangkai seks, kromosom X dan Y sentiasa ditunjukkan semasa menulis genotip. Okey, nanti kita akan tengok kejap lagi macam mana cara nak buat rajah skema itu. Okey, maksudnya kita kena tulis kromosom X dan Y. Contohnya X, B besar, X, B kecil. Okey. Maksudnya kita tengok kat sini ada resesif, B kecil, ada B besar. So ini adalah pembawa. Dia normal tapi dia adalah pembawa. So apa yang dimaksudkan dengan kromosom X sentiasa ditunjukkan, X dan Y sentiasa ditunjukkan adalah kita kena tulis kromosom seks dia. X menunjukkan lelaki pembawa. Kalau kita buat X, Y, B kecil, bermaksud ini adalah perempuan dengan ciri buta warna. Sebab kita kena ingat buta warna ini adalah ditunjukkan oleh alel resesif. Okay. Okay. Ini cara menulis dia. Okay. Normal pembawa buta warna.
Untuk lelaki, mesti ingat untuk lelaki adalah X, Y. Sentiasa kena tulis. Kalau sebelum ini, kita tengok yang macam kita tulis suku Mendel tu kan, dua untuk satu ciri maksudnya kita tulis contohlah B besar, B kecil. Untuk ciri terangkai seks ini, kita kena tulis dia punya kromosom. So kita tulis macam ni lah. X, B besar, Y. So ini ada allele dominant tak? Ada allele recessive tak kat situ? Tak ada. So bila tak ada allele recessive, ia adalah normal. So normal lelaki sebab dia mempunyai kromosom X, Y. Kalau perempuan pula normal, X, B besar, X, B besar. So dua-dua adalah allele dominant. So bila allele dominant, dia tak menunjukkan ciri buta warna. Okey, untuk pembawa pula bagi lelaki tak ada pembawa lah sebab dia ada satu sahaja kromosom X. Untuk perempuan ada kemungkinan ia adalah pembawa sebab perempuan mempunyai dua kromosom seks. So XX B besar ke atas ni B kecil. So bila B besar dan B kecil ia adalah pembawa. So dia pembawa tapi dia normal lah. Maksudnya dia tak ada buta warna. Dia hanyalah pembawa. Okey. Kalau pembawa ini berkahwin dengan pembawa, ada kemungkinan pembawa perempuan ini berkahwin dengan pembawa perempuan berkahwin dengan lelaki buta warna, ada kemungkinan memang ada kemungkinan yang menyebabkan anak dia yang dapat X perempuan buta warna. Okey, maksudnya kita nak menentukan ini, kita kena buat juga rajah skema. Okey. So, faham yang ini pembawa. Next, buta warna untuk lelaki X, B kecil, Y. Maksudnya dia ada allele recessive. Bila ada allele recessive, so dia akan menunjukkan ciri buta warna. Perempuan X besar, B, X besar, B kecil, B kecil. So, tengok B kecil ke atas ni. So, itu adalah allele recessive. Jadi, itu adalah perempuan buta warna. Okay. So, ini adalah dia nak menunjukkan cara tulis sahaja. Okay. Tapi tetap kita kena tahu rajah skema. Okay. Ini adalah rajah skema. Bermula dari awal bab 11 lagi. Kita dah mesti faham cara nak buat rajah skema ini. Okay. Induk, bapa, ibu, fenotip, bapa, penglihatan normal. Okay, kalau penglihatan normal, ingat lagi tadi, ia adalah macam inilah. X, B besar, Y. Penglihatan normal pembawa. Kalau pembawa maksudnya satu dominan, satu recessive. Okay, so macam ni. Kemudian berlakunya proses meiosis menghasilkan gamet. Okay, so gamet yang dihasilkan adalah untuk daripada bapa X, B besar, Y. Daripada ibu X, B besar, X, B kecil. So, berlakunya persenyawaan. So, bila berlakunya persenyawaan, ingat lagi yang cikgu ajar awal-awal, kita labelkan gamet ni dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita silangkan 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4. So, 1 dengan 3, X, B besar, X, B besar. Yang 1 dengan 4, X, B besar, X, B kecil. 2 dengan 3, X, B besar, Y. 2 dengan 4, X, B besar, B kecil, Y. So, itu adalah genotip anak. Fenotip anaknya adalah kita analisis baliklah. Perempuan normal, pembawa, lelaki normal, lelaki buta warna. Okay. So, nisbahnya adalah 1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. So, maksudnya kemungkinan anak dia adalah perempuan yang normal 50%. Okay.
kalau anak dia perempuan, kalau anak dia perempuan, anak dia 100% normal. Tetapi 50% mungkin adalah pembawa. Okay? Kalau anak dia adalah lelaki, so 50% anak dia mungkin normal, 50% lagi adalah buta warna kalau dia dapat anak lelaki. Okay? So ini kena kuasailah cara nak lukis rajah skema. Okay, ujian Ishihara. Okay, ini yang nak test ujian buta warna ni. Satu ujian saringan penglihatan warna yang terkenal dan digunakan di seluruh dunia sejak tahun 1917. Ujian ini dicipta oleh seorang pakar oftalmologi berbangsa Jepun, Shinobu Ishihara, 1879 hingga 1963. Ujian ini direka untuk nak menyaring kecacatan penglihatan warna hijau merah yang lazimnya berlaku dalam masyarakat. Individu yang mempunyai penglihatan warna normal akan dapat mengecam digit-digit nombor atau corak yang terdapat di dalam plat ujian Ishihara. Manakala individu yang mempunyai kecacatan penglihatan warna pula akan melaporkan nombor yang berlainan atau gagal mengecam sebarang nombor atau bentuk. So ini adalah ujian Ishihara. Ini ada dalam test driving, kan? Ujian memandu. Okey. Lepas buta warna, kita tengok pula hemofilia. Okay. Hemofilia adalah keadaan di mana darah dia tidak dapat membeku secara normal disebabkan oleh seseorang itu kekurangan faktor pembeku darah. Jadi ini akan mengakibatkan pendarahan secara berlebihan, pendarahan secara dalaman atau luaran berlebihan yang membahayakan, yang boleh menyebabkan kematian. Okay. Hemofilia ini disebabkan kehadiran allele resesif pada kromosom X dan faktor ini menyebabkan lelaki menjadi penghidap hemofilia. Okay. Allele resesif juga pada kromosom X. Perempuan hanya mendapat hemofilia jika terdapat dua allele resesif pada kedua-dua kromosom X. Samalah macam buta warna tadi. Okay, so ini adalah genotip dan fenotip bagi pewarisan hemofilia. Okay, tengok kalau ada allele resesif, so ia adalah penyakit, ia mempunyai penyakit hemofilia. Kalau ada dominan dan resesif, ini adalah pembawa. Kalau ada dominan, ia adalah normal. Sama juga macam buta warna tadi. So, ini juga yang kamu perlu kuasai, rajah skema. Okay. Induk, bapa, ibu, fenotip, lelaki normal, perempuan, pembawa. Ini contoh. Okay. So, lelaki normal, perempuan pembawa, H besar, H kecil, berlakunya meiosis menghasilkan gamet, kemudian melalui proses persenyawaan. Okay, persenyawaan, ingat, tulis silang, silangkan 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4. So, dapatlah fenotip anak, nisbah fenotip 1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. So, ini rajah skema yang wajib kamu tahu dan faham macam mana cara nak susun dia. Okay. Seterusnya, kita tengok kebolehan menggulung lidah dan lekapan cuping telinga. Kebolehan menggulung lidah dan lekapan cuping telinga adalah ciri yang boleh diwarisi, ya. Boleh diwarisi daripada ibu bapa kepada anak-anak masih lagi mengikut hukum Mendel. Kebolehan menggulung lidah dikatakan sebagai satu trait dominan. Okay.
Bentuk cuping telinga tidak melekat pula adalah dominan terhadap cuping telinga tidak melekat. Melekat. Maksudnya, kalau seseorang itu boleh menggulung lidah, so itu dikatakan trait dominan lah. Dia ada trait dominan, maksudnya ciri dominan. So, bila ciri dominan ni, biasanya ramai yang dapat. Kalau yang tak dapat menggulung lidah itu ia adalah ciri resesif. So, untuk lekapan cuping telinga, kita boleh tengok lekapan ini bahagian sini. Okay. Ini adalah lekap. Okay. Cuping telinga dia melekap. Ini adalah cuping telinga bebas. Ataupun cuping telinga tidak melekap lah. Dia bebas. Tengok bahagian bawah itu. So, bentuk cuping telinga tidak melekap ini adalah dominan. Okay. So, kebanyakan orang dia dominan lah. Kalau yang melekat itu adalah resesif. Okay. Next, kita tengok pedigree keluarga. Nanti kita buatlah. Okay, macam mana pedigree ataupun salah silah keluarga ini, ia boleh dianalisis untuk nak menyiasat pewarisan ciri manusia. Kita nak siasat, dia ada dia tak boleh gulung lidah. So, kita tengok daripada parents dia, boleh ke tak. So, kita tengok daripada atuk nenek dia. So, itu adalah salah silah keluarga. Okay. So, salah silah ataupun pedigree keluarga ini, ia boleh analisis nak menyiasat pewarisan ciri manusia. So, pedigree keluarga adalah satu carta aliran melalui beberapa generasi untuk nak tunjukkan perhubungan keturunan dan pewarisan ciri yang dikaji daripada nenek moyang sepunya kepada individu-individu dalam generasi semasa. So, daripada nenek moyang, daripada atuk nenek, kemudian kahwin dapat anak, kemudian dia kaji balik daripada anak tersebut berkahwin lagi. Berkahwin. Lepas tu tengok anak kepada anak dia pula. So, dia ada salah silah keluarga dia. So, daripada salah silah ini, dia dapat menentukan ciri-ciri itu daripada siapa. So, kita boleh tengoklah sebenarnya kan. Maksudnya, kalau contohnya kita tak boleh menggulung lidah. Tapi kita tengok parents kita, kedua-duanya boleh menggulung lidah. Kenapa kita tak boleh? So, kita kena tengok kepada atuk nenek kita. Nenek moyang kita. So, daripada situ kita boleh tahu. Analisis pedigree keluarga ini membolehkan ahli genetik membuat ramalan tentang pewarisan ciri gen yang berkenaan dan juga untuk nak kenal pasti sifat dominan gen atau sifat resesif gen. Biasanya, ciri gen dominan ini muncul dalam semua generasi. Manakala ciri gen resesif mungkin tersembunyi dalam generasi tertentu. Okay, kita tengok contoh. Okay. So, ini adalah pewarisan, contoh pewarisan penyakit hemofilia dalam satu keluarga. Okay, ibu bapa, ini generasi yang pertama. Okay, so ini adalah ibu bapa lah. Okay, kamu boleh tengok petunjuk simbol dekat tepi tu. Lelaki normal. Okay, lelaki normal berkahwin dengan perempuan pengidap hemofilia. Okay. Kemudian dia dapat anak 5 orang. So, anak yang pertama dia lelaki normal. Anak yang kedua perempuan pembawa. Anak yang ketiga dan keempat adalah lelaki penghidap hemofilia. Anak yang kelima adalah perempuan penghidap hemofilia. Okay. So, bila yang anak yang sorry. Dia ada 3 orang anak. Okay, number 2, number 3, number 4. Ini adalah 3 orang anak. So, anak yang kedua ini, dia berkahwin dengan seorang individu yang dilabelkan sebagai 1. So, 1 dan 2 berkahwin. So, dia dapat 3 orang anak. So, 3 orang anak itu, 1 lelaki normal, yang kedua perempuan normal, yang ketiga lelaki penghidap hemofilia.
Okey, maksudnya kat sini, kalau kamu tengok anak-anak untuk yang ni, okey, tengok parents dia untuk ni. Okey, parents dia lelaki normal. Okey, perempuan pembawa. Maksudnya normal, maksudnya dia tak menunjukkan ciri hemofilia lah mak dia ni. Kan? Tetapi bila ada anak, anak yang ketiga ini adalah lelaki penghidap hemofilia. So dia tengok balik. Parents dia dua-dua tak menunjukkan hemofilia. Tapi anak dia adalah hemofilia. So dia boleh detect balik. So ini adalah kerana mak dia adalah pembawa. Okey. Sebab tu kalau pembawa, kalau berkahwin dengan pembawa, anak nanti mungkin akan ada ciri tersebut. Okey. Berbeza pula dengan anak yang nombor 4 ini. Yes, anak yang ketiga dia ni, okay, yang di level nombor 4 ini. Okay, dia adalah lelaki penghidap hemofilia. Dia berkahwin dengan perempuan juga penghidap hemofilia. So, apa jadi pada anak-anak dia? Semua anak-anak dia adalah hemofilia. Okay. So, ini daripada raja ini, kita boleh tahu salah silah keluarga. Okay. Sebab tu kalau normal, kalau bermula dari atas ni lagi normal, maksudnya lelaki normal, perempuan normal, so dia akan berkahwin, dia akan dapat anak yang normal. So bila semua normal, tak ada masalah lah. So kalau normal kahwin dengan pembawa, boleh jadi anak dia mempunyai hemofilia. Okay. So ini adalah pewarisan penyakit hemofilia dalam satu keluarga. Okey. Okey, so kita dah tamat bab yang ke-11. Okey. Nanti kita akan sambung lagi bab yang baru iaitu bab yang ke-12. Okey, terima kasih.